Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hello semua, bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu BTMP. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana telah setia menjadi pendengar BTMP pada setiap minggu. Saya amat-amat menghargai sokongan anda. Jadi kalau anda sedikit rajin, tolonglah like dan tinggalkan komen dan juga review pada setiap episod BTMP. Sokongan anda adalah amat bermakna buat saya dan akan terus menguatkan semangat saya untuk sharing melalui platform podcast ini. Kalau anda enjoy podcast ini, jangan lupa share juga dengan rakan-rakan anda ya. Kita ubah habit daripada mendengar radio kepada mendengar podcast. Dan pada bila-bila ada masa terluang yang tak memerlukan kita untuk terlalu fokus, bolehlah kita dengar BTMP ataupun podcast. Baiklah, tajuk podcast kita kali ini ialah 3 latihan wajib untuk improve trading skills. Sebelum ini, saya dah pun bagi tahu kepada anda semua bahawa sebagai seorang trader, deria kita yang paling utama adalah mata. Sebab daripada mata, dia akan membawa kepada otak kita dan hasil latihan berterusan, dia akan menjadi subconscious mind. Kita dah tak perlu nak terlalu fikir dan ianya akan berlaku secara automatik. Contoh paling mudah ialah seperti memandu ataupun menunggang motosikal. Mula-mula je kita belajar macam mana nak bawa kereta. Dan mula-mula sahaja yang kita belajar untuk menuju ke arah destinasi yang kita mahu. Lepas kita dah tahu jalan, kita dah tak perlu nak tengok peta ataupun Waze. Kita boleh ikut jalan tersebut tanpa perlu terlalu berfikir. Itulah dia, keajaiban dan juga kuasa subconscious mind. Sebagai trader, kita bukannya nak train kita punya tangan, kita punya kaki dan sebagainya. Kita nak train kita punya mata ni. So, mata ni yang akan melihat chart. Jadi penting bila kita tengok chart dengan ilmu yang betul, barulah kita boleh membuat trading decision yang baik. Dan trading decision ni adalah sesuatu yang kita kena buat dengan cekap dan pantas. Trading decision harus dibuat secara konsisten hampir setiap hari. Dan kita akan menjadi trader untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi macam mana kita nak asah kemahiran kita untuk membuat trading decision yang betul? Dalam podcast kali ini, saya akan share 3 latihan yang wajib semua traders lakukan. Latihan pertama adalah latihan yang dikenali sebagai latihan screenshot. Apa pun strategi yang anda gunakan, anda kena ambil 100 screenshot sekurang-kurangnya dan masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Ingat ya, kena gunakan Microsoft PowerPoint untuk latihan screenshot ini. Tapi sebelum anda boleh buat latihan screenshot, anda kena tahu terlebih dahulu apakah kriteria ataupun SOP untuk strategi yang anda gunakan. Contohnya macam yang diajar dalam panduan TFS Pat Pacer, kita ambil contoh strategi MRZ. Kalau strategi MRZ, situasi yang pertama sekali kita kena cari satu zon TNP ataupun SNR yang mempunyai 2 kali retest. Selepas berlakunya 2 kali retest dan price membuat retracement, kita akan tunggu reversal terbentuk, barulah kita akan buy ataupun sell. Jadi itulah dia SOP ataupun kriteria kepada strategi MRZ situasi yang pertama. Untuk apa-apa strategi yang anda gunakan, anda kena tahu terlebih dahulu apakah kriteria ataupun SOP kepada strategi tersebut. Bila anda dah tahu apakah kriteria ataupun langkah-langkahnya, barulah anda boleh buat latihan screenshot. Pilih satu time frame yang bagus seperti 4 hour ataupun 1 hour. Kemudian cari setup tersebut yang dah pun menjadi dalam chart. Contohnya anda minat trade gold ataupun index. Maka anda boleh pergi kepada chart gold time frame 4 hour dan cari strategi MRZ yang telah pun berlaku. Latihan ini senang sahaja sebab kita hanya perlu mencari setup yang telah pun terjadi. Anda boleh scroll ke belakang chart tu sampai 2 ke 3 tahun dan kemudian cuba cari dan kemudian ambil screenshot. Tapi jangan sekadar ambil screenshot saja, sebaliknya anda perlulah meletakkan lukisan ataupun annotation pada chart tersebut. Lukiskanlah zon TNP, letakkan arrow kalau dalam keadaan tu anda akan entry di mana, dan apa yang saya syorkan ialah
cuba anda ukur berapa pips dia pergi selepas entry tersebut dibuat. Jadi buat latihan ni pada pairs yang anda suka. Contohnya macam kesemua major pairs, gold, index dan lain-lain lagi. Time frame yang saya syorkan adalah 4 hour dengan 1 hour. Ini kerana bila anda nak trade dalam real trading, anda nakkan satu setup yang selalu muncul. Kalau anda buat latihan ni dekat time frame weekly ataupun daily, ianya jarang berlaku. Jadi nanti kalau anda nak trade secara harian, dia dah tak menjadi. Sebab anda berlatih pada time frame daily dengan weekly, tapi anda nak trade secara hari-hari. So, latihan kita tu kenalah selari dengan apa yang kita nak. Saya percaya kalau anda jadi trader, tentulah anda nak satu strategi yang anda boleh gunakan setiap hari. Betul tak? Jadi itulah dia latihan screenshot. Anda perlu buat sekurang-kurangnya 100 screenshot. Latihan ini akan menajamkan mata anda di dalam mengenal pasti setup di dalam market. Kalau time frame yang terlalu rendah macam time frame 15 minit ataupun 5 minit, memang anda akan jumpa lagi banyak setup. Memang lebih banyak screenshot yang anda boleh ambil, tetapi kualitinya adalah lebih rendah berbanding dengan time frame 1 hour ataupun 4 hour. Untuk mereka yang pernah belajar dengan saya sentiasa syorkan untuk mereka mulakan dengan time frame 4 hour terlebih dahulu. Jadi itulah dia latihan pertama yang anda kena buat, iaitu latihan screenshot. Bila anda dah buat latihan screenshot, baru anda faham macam mana nak buat latihan yang kedua. Jadi apakah dia latihan kedua yang wajib traders lakukan untuk meningkatkan ataupun mengasah trading skills mereka? Jawapannya ialah latihan backtest. Sama juga seperti latihan screenshot, anda perlu buat latihan backtest sebanyak 100 kali. Kalau sebelum ni anda mencari setup yang dah pun berlaku, tapi untuk latihan backtest, anda kena buat seolah-olah anda berada dalam real market. Dan saya sangat-sangat mengesyorkan supaya anda membuat latihan ini menggunakan platform TradingView. Jangan gunakan platform MetaTrader sebab ianya sangat leceh dan tak real. Kalau anda nak buat latihan ni dengan lebih realistik, sila gunakan platform TradingView. Jangan rasa sayang duit nak subscribe TradingView kerana ini adalah satu-satunya kos yang anda tanggung sebagai seorang trader. Percayalah cakap saya, subscription yang anda bayar setiap bulan ni adalah satu pelaburan yang sangat berbaloi. Kalau anda nak buat duit berpuluh ribu ataupun beratus ribu sebulan, janganlah berkira dengan subscription TradingView. Okey, kembali semula kepada latihan backtest tadi. Apa yang anda perlu lakukan adalah scroll ke belakang, mungkin 1 ataupun 2 tahun, dan kemudian gerakkan chart sedikit demi sedikit menggunakan tool replay. Bila anda gunakan tool replay dalam TradingView, anda boleh pilih di candlestick mana yang anda nak bermula. Lepas tu semua future candles ataupun pergerakan pada masa hadapan akan dipadamkan. Jadi ia ibarat anda sedang berada dalam live market. Anda tak tahu apa yang akan muncul selepas itu. Kalau MetaTrader, kita scroll ke belakang, lepas tu kita scroll ke depan sikit-sikit, kita dah boleh nampak apa yang berlaku. Tapi kalau TradingView ni dia lebih real. Jadi bila anda anjakkan chart tu sedikit demi sedikit, jangan lupa klik play and then stop. Bila anda dah nampak setup dan juga signal, anda klik stop dan kemudian anda letakkan tool long dengan short position, iaitu position anda. Tool long dengan short position ni adalah yang kotak berwarna merah dan juga hijau tu. So itu menunjukkan yang paras entry anda di mana, paras risiko ataupun stop loss anda di mana, dan juga berserta dengan TP anda. Sebab bila kita buat backtest, kita tak boleh nak buy ataupun sell. So kita gunakan tool long dengan short position tersebut. Bila kita dah letak tool long ataupun short position, lepas tu bolehlah kita klik pada play untuk gerakkan market tu. Kita akan tengok sama ada position kita hit SL ataupun TP. Saya ulang sekali lagi, untuk backtest, anda akan scroll chart ke belakang sejauh yang mungkin, kemudian pilih di candlestick mana yang anda nak bermula, lepas tu gerakkan chart sedikit demi sedikit. Bila ada setup dan juga signal, anda akan gunakan tool long ataupun short position sebagai entry anda. Untuk menambahkan lagi keberkesanan latihan ini, saya syorkan untuk anda masukkan reasons to buy dan juga reasons to sell anda.
Setiap kali anda stop bila nampak setup dan juga signal tu, anda tuliskan ataupun catatkan dalam chart kenapa anda nak buy ataupun sell. Jangan lupa masukkan nama pairs, time frame, masa dan juga tarikh. Lepas anda dah masukkan semua tu, baru anda gerakkan chart. Oh ya, jangan lupa ya untuk lukiskan analisis anda setiap kali ada setup dan juga signal. Untuk latihan backtest ni, anda kena gunakan Microsoft Word. Satu page Microsoft Word tu, anda akan letakkan screenshot before dekat atas dan kemudian setelah dia hit SL ataupun TP, anda letakkan screenshot di sebelah bawah. Jadi ulang proses yang sama untuk latihan backtest ini pada pairs-pairs yang lain. Untuk mengelakkan complexity, gunakan satu time frame sahaja, iaitu time frame 4 hour. Anda disyorkan untuk membuat 100 backtest dan setelah anda melakukan kesemuanya, anda perlu kira apakah hasil trading anda. Daripada 100 trades, berapa banyak anda win dan berapa banyak anda loss. Melalui latihan ini, bila anda dah faham strategi anda melalui latihan screenshot tadi, selalunya anda boleh dapat win rate lebih daripada 50%. Dengan 50% win rate dan anda win 2 kali ganda daripada anda loss, maka anda akan berakhir dengan net profit. Pada tool long dengan short position tadi tu, letakkan TP sebanyak 40 pips dan juga stop loss sebanyak 20 pips. Tapi ini bergantung pada strategi masing-masing. Ini adalah apa yang disyorkan dalam panduan TFS Pad Pacer. Saya sendiri pun masih lagi trade menggunakan stop loss 20 pips dan TP sekurang-kurangnya 40 pips. Senang cerita, risk to reward ratio 1:2. Jangan gunakan result ataupun risk yang berubah-ubah. Gunakan yang fix sahaja untuk latihan backtest ni. Barulah anda boleh ukur konsistensi anda dalam trading. Jadi setakat ni, setelah anda buat latihan screenshot, anda seharusnya lebih faham bagaimana nak apply trading strategi anda pada latihan backtest. So pada latihan backtest, bila jumpa setup dengan signal, catatkan kenapa anda nak entry dan kemudian ambil screenshot before. Jangan lupa masukkan tool long dengan short position tersebut. Bila price dah hit SL ataupun TP, anda akan letakkan screenshot after di sebelah bawah page yang sama. So kalau anda buat 100 trade, maknanya Microsoft Word nanti akan ada 100 muka surat. Dua latihan tersebut akan mempersiapkan anda untuk latihan yang ketiga, iaitu forward test. Forward test juga dikenali sebagai demo trading. Anda kena buat 100 trades pula daripada live market. Sebelum ni, market anda yang punya. Anda yang kawal pergerakan market. Anda boleh ke belakang, anda boleh ke depan, ikut suka hati anda. Tapi dalam forward test, anda akan ikut pergerakan live market. Di sinilah skills dan juga kesabaran anda sebagai trader akan teruji. Anda perlu tunggu untuk setup muncul. Lepas tu, kena tunggu signal muncul. Lepas setup dengan signal dah ada, anda kena tunggu pula position anda hit SL ataupun TP. Jadi bab menunggu ataupun patience ni lah yang selalunya menguji traders. Kalau sebelum ni anda boleh buat 100 trade dalam masa yang singkat sebab market anda punya. Tapi kalau anda nak buat forward test, ia akan mengambil masa kira-kira 3 bulan kalau nak cukupkan 100 trade. Itu pun dengan andaian anda membuat 10 trade seminggu. So kalau 10 trade seminggu, lepas 10 minggu barulah cukup 100 trade. Dan 10 minggu adalah lebih kurang 3 bulan. Jadi apa yang anda perlu lakukan ketika fasa forward test? Jawapannya adalah sama seperti latihan back test. Cuma bezanya di sini adalah market bukan di bawah kawalan anda lagi. Bila ada setup dan signal, catatkan kenapa anda nak entry dan kemudian letakkan tool long ataupun short position. Seterusnya, buat journaling, iaitu ambil screenshot before dan bila price dah hit TP ataupun SL ataupun mungkin anda close awal, anda boleh letakkan screenshot after di sebelah bawah. Sama macam latihan back test, untuk forward test anda akan buat journaling dan journaling ini anda akan buat menggunakan Microsoft Word. Sama seperti latihan backtest, lepas anda dah buat 100 trade, barulah anda akan kira berapakah win, berapa profit ataupun loss anda dan sebagainya. Salah satu rahsia penting kalau anda nak jadi trader yang berjaya adalah risk to reward ratio.
pastikan yang anda boleh dapat profit 2R lebih banyak daripada berapa yang anda loss. Dalam trading, anda tak akan boleh nak win semua. Dia akan ada profit dan juga loss. Tapi kalau setiap kali anda profit tu double ataupun triple daripada risk anda tetap akan berakhir dengan net profit. Jadi inilah dia 3 latihan yang wajib semua traders lakukan untuk improve trading skills mereka. Semua latihan ni anda kena buat sebelum anda buat prop trading ataupun deposit ke real account. Ramai trader yang saya tengok terus melompat ke dalam real account tanpa melakukan latihan-latihan ini. Ketiga-tiga latihan ni tak memerlukan anda keluar duit 1 sen pun. Semuanya boleh dilakukan tanpa mengeluarkan apa-apa kos. Ramai trader yang saya tengok memang dia tak berlatih dan terus menggunakan real account. Ini adalah sesuatu yang salah sama sekali. Patutnya anda kenalah berlatih dulu. Bila dah mahir, barulah gunakan real account. Ataupun mungkin kalau anda nak buat prop trading, barulah anda go through the prop trading challenge. Ini belum apa-apa, terus deposit real account. Kemudian anda tak faham apa-apa, lepas tu keep on depot loss. Itulah pengalaman kebanyakan traders yang gagal. So kalau anda nak jadi traders yang berjaya, yang mempunyai trading skills yang mantap, buatlah 3 latihan yang saya syorkan ini. Bukan syorkan ya, tapi wajib lakukan. Sorry. Mungkin anda tak pernah buat ataupun tak reti nak buat, so anda kenalah research dan belajar macam mana cara nak buat semua ni. Saya harap melalui podcast ni sedikit sebanyak anda dapat tangkaplah apa yang saya cuba sampaikan. Tetapi permulaannya ialah kena faham terlebih dahulu bagaimana strategi anda bergerak. Kalau anda belajar TFS Pad Pacer, semuanya telah pun diterangkan. Tapi kalau anda gunakan strategi anda sendiri, maka anda kena betul-betul faham apakah SOP kepada strategi tersebut. Bila dah faham macam mana strategi anda bergerak, barulah anda boleh buat latihan backtest dan juga forward test tadi. Untuk latihan ketiga, iaitu demo trading ataupun forward test, dia memang akan mengambil masa yang lama sebab anda kena ikut pergerakan market. Untuk latihan screenshot dan juga backtest, itu anda boleh siapkan dengan pantas sebab anda yang mengawal pergerakan market. Saya berani jamin, kalau anda buat 3 latihan ni terlebih dahulu sebelum anda deposit ataupun mulakan prop trading challenge, peratus untuk anda berjaya tu akan menjadi lebih tinggi. Kalau anda belum pernah buat ketiga-tiga latihan ni, tolonglah mulakan sekarang juga. Sebagai penutup kepada episod podcast kali ini, saya ulang sekali lagi 3 latihan wajib untuk improve trading skills. Yang pertama adalah latihan 100 screenshot. Yang kedua adalah latihan 100 backtest. Dan yang ketiga adalah latihan 100 forward test. Ingat ya, sebagai trader, kita nak latih mata kita supaya mata kita lebih cekap untuk menghidu ataupun menangkap setup bila ia muncul. Dalam apa jua bidang dalam dunia ni, kena buat latihan ataupun praktis, barulah kemahiran kita boleh meningkat. Saya jamin, lepas anda buat latihan ni selama beberapa bulan, trading skills anda pasti akan improve. Tunggu apa lagi tu? Cepat buat latihan-latihan ni sekarang juga. Okay? Bye-bye. Okay, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.